Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Hari ini insya-Allah kita masuk pada muka surat 122. Muka surat 122 jilid kedua daripada terjemahan kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, cetakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, penterjemah Fadil Ustaz Dr. Hasnan bin Kasan, hafizahullah. Buku dah tercabut, tak nampak tulisan. Okey. Muka surat 122 berkaitan dengan ta'rif iman. Kita dah bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu berkaitan dengan ta'rif iman dengan qaul aqwal ataupun pandangan-pandangan mazhab-mazhab yang wujud. Pada hari ini Syekh bawa kita kepada satu lagi cara ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mentarifkan iman. Kalau kita jumpa ta'rif iman bahawa iman i'tiqadu bil qalb, i'tiqadu bil qalb atau i'tiqadu bil janan, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan, yang ni kita mudah jelas. Maksudnya i'tiqad di hati, ikrar di lisan dan beramal dengan anggota. Ini ta'rif iman Ahli Sunnah wal Jamaah, ini jelas. Cuma kadang-kadang kita temukan dalam qaul Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama qaul salafus salih, qaul al-Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari kata laqitu akthar min alfi ulama'il ummah, atau dengan lafaz min laqitu, aku bertemu lebih daripada 1000 orang ulama. Laqitu akthar min, lebih daripada 1000 orang, akthar min alfi ulama bil amsar, aku jumpa lebih daripada 1000 orang ulama-ulama di negara-negara Islam. Kata Imam Bukhari, fama raaitu ahadan yakhtarifu fi anna al-iman, dan aku tak pernah temukan perbezaan pandangan dari kalangan mereka bahawa iman artinya qaulun wa amalun, yazid wa yanqus. Qaulun wa amalun, iman adalah qaul dan amal, bertambah dan berkurang. Jadi perbincangan kita hari ini pada ta'rif satu lagi, iman qaulun wa amalun. Tak disebutkan i'tiqadu bil janan, iqraru bil lisan, tak disebutkan amal bil arkan, cuma sebut qaulun wa amalun. Dua perkataan saja untuk ta'rif iman. Al-imanu qaulun wa amalun. Kemudian ditambah dengan yazid wa yanqus. Kata Imam Ahmad tambah yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Itu bukan ta'rif tapi sebahagian daripada masalah-masalah berkaitan dengan iman. Jadi apa maksud qaulun wa amalun? Apa maksud qaulun wa amalun? Dan kita tahu bahawa semua ulama yang mentarifkan qaulun wa amalun, mereka mentarifkannya untuk menentang ataupun untuk sebagai counter pandangan Murji'ah. Jadi apa maksud mereka? Di sini kata Syekh, mereka juga berkata, iaitu ulama sunnah berkata, di sini ada usul lain. Kata-kata ada dua jenis. Ini kerana terjemahan, tulis dulu ta'rifnya. Al-imanu qaulun wa amalun. Terpaksa buat nota di situ, al-imanu qaulun wa amalun.
kita akan temukan tiga kalimah ini dalam banyak qaul ulama salaf. Sama ada mereka terhad sebut qaulun wa amalun, atau mereka sebut qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, ataupun mereka tambah lagi qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-Imam Al-Humaidi, guru pada Imam Bukhari rahimahullah, dalam kitab As-Sunnah, beliau letakkan qaulun wa amalun yazid wa yanqus, dan beliau tambah lagi wala amalun illa binniyah. Jadi syarah kalau ikutkan kepada takrif ulama zaman dahulu, mereka tidak meraihkan kaedah takrif seperti ulama-ulama terkemudian yang mentakrifkan dengan kaedah mantik, iaitu bila sebut takrif tu biar semua sekali kat situ, tapi mereka cukup untuk memahamkan. Kaedah mereka takrif dengan, kadang-kadang takrif dengan contoh, kadang-kadang takrif dengan lawazim, kadang-kadang takrif lafaz dengan takrif yang umum. Jadi perlu kita tengok pandangan mereka. Selepas kita dah faham, di sini memang cantiknya Ibn Abil Izz rahimahullah, lepas dah kita faham qaul Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada ruang lagi untuk kita syak bahawa perbuatan dan juga perkataan itu sebahagian daripada iman. Tidak ada syak lagi. Jadi beliau berpindah kepada satu ta'rif lain yang disebutkan oleh ulama yang maknanya sama, tapi kelihatan kadang-kadang kita tak jumpa perkataan qalb, lisan dan juga jawarih. Itu perkataan qaulun wa amalun. Jadi kalau kita jumpakan qaulun, al-imanu qaulun wa amalun, maknanya apa? Kata Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, di sini ada usul lain. Kata-kata iaitu qaulun, jadi sekarang mensyarahkan takrif tadi. Qaulun ataupun kata-kata, boleh letakkan kurungan di situ, kata-kata, iaitu qaulun ada dua jenis. Qaulun ada dua jenis. Kata-kata hati, iaitu i'tiqad, iaitu keyakinan. Erti qaul, perkataan atau percakapan, ada dua. Satu, hati yang bercakap, i'tiqad, qalb, dan kata-kata lidah. Qaul yang kedua adalah kata-kata lidah. I'tiqad dalam hati adalah keyakinan terhadap kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Manakala qaul dengan lisan adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Okey, jadi kita tengok ada dua perkara disebut sini. Qaul ada dua. Satu, kata-kata hati, iaitu i'tiqad, dan kata-kata lidah, iaitu menuturkan perkataan Islam. Ibn Abil Izz rahimahullah gabungkan ucap kalimah la ilaha illallah dan juga kalimah-kalimah yang lain. Dia letakkan dalam satu kelompok, iaitu termasuk dalam qaulul bil lisan. Jadi qaul ada dua. Qaul tu pecah dua. Satu qaulul bil qalbi, iaitu i'tiqad ataupun tasdiq, yang kita sebut tasdiq. Atau yang kedua qaulu bil lisan, iaitu at-takallum bi kalimatil Islam, berkata dengan kata-kata yang dikategorikan bahawa itu sebahagian daripada Islam. Ataupun lebih mudah takrif umum, mereka sebut syahadatu alla ilaha illallah, mengucapkan kalimah syahadah. Amalan ada dua jenis. Amalan juga kita letakkan kurungan ataupun letakkan dua tanda, pembuka, apa istilah, kurungan lah, pembuka dan penutup tu apa? Pembuka kata pembuka kata dan penutup kata. Di qaulun ada dua, amalun pun ada dua. Amalan ada dua jenis. Amalan hati, iaitu niat dan ikhlas. Hati juga beramal. Jadi sekarang ada dua. Hati, qaul hati, i'tiqad, yakin. Dia tak bekerja, dia yakin, subut, yakin tegas di atas kebenaran Islam.
Namun amalan hati apa dia? Gerakkan hati. Ikhlas, khauf, raja, tawakal. Bila hati bergerak, dinamakan sebagai amal qalb. Hati yakin dan teguh di atas iman dinamakan sebagai qaul qalbi. Menurut, dan ini wujud dalam bahasa Arab. Ini wujud dalam bahasa Arab memang begitu. Takrif ni pun berdasarkan pada takrif bahasa. Kalau sebut hati yang berkata, artinya hati, keyakinan hati. Kalau kata hati yang bekerja ialah hati yang ikhlas, hati yang tawakal, hati yang takut, hati yang mengharap, hati yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Bila hati itu bergerak dinamakan sebagai amalul qalb. Okey. Amalan ada dua jenis. Amalan hati iaitu niat dan ikhlas. Itu pertama. Dan yang kedua amalan anggota, solat, zakat, puasa dan amalan-amalan yang lain. Okey, jadi kita jumpa ada 4. Qaul ada 2. Qaul hati dan juga qaul lisan. Amalan ada 2, amalan hati dan amalan anggota. Amalan anggota. Sebahagian daripada ulama tambah satu lagi. Tambah satu lagi bahawa amalan itu terbahagi kepada 3. Satu amalan hati, yang kedua amalan lisan, yang ketiga amalan anggota. Lisan dipisahkan daripada amalan anggota. Diletakkan dengan kategori yang tersendiri. Semuanya sama. Dipanggil sebagai mawaridul iman. Dalam istilah dipanggil mawaridul iman. Iaitu iman itu tak lari daripada perkara tersebut. Mawaridul iman. Istilah ni istilah yang tidak terkenal, tapi kalau sebut mawaridul iman, iman ni terhasil daripada mana? Terhasil daripada 5 perkara. Iaitu kata-kata hati, kata-kata lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota. 5 perkara inilah yang membentuk iman seseorang. Cara syarah tak ada masalah. Nak kata 4 pun tak masalah. Kata-kata tu digabungkan sekali. Kata-kata lisan juga perbuatan digabungkan sekali. Amal. Kalau nak kata kalau kata-kata lisan hanya difokuskan pada ucap kalimah la ilaha illallah. Amal lisan adalah baca Al-Quran, zikir, menyampaikan kebenaran dan sebagainya, dijadikan sebagai amal. Jadi qaul tu dikhaskan ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau Ibn Abil Ais kat sini, Ibn Abil Ais beliau tak pisahkan. Beliau jadikan sekali. Kata-kata dengan lisan sama dengan perbuatan lisan. Cuma bila kita tengok, kita tahu bahawa iman itu terhasilnya iman daripada 5 perkara, 5 mawarid atau sumber iman, iaitu daripada 5 perkara, daripada perkataan qaulun wa amalun. Dan cara syarah begini bukanlah zaman moden, sudah lama. Semua ulama sunnah bila bincangkan qaulun wa amalun, mereka masukkan amal dalam takrif iman. Bila sebutkan amal, mereka nak mudahkan qaul dengan amal. Jadi amal itu sebahagian daripada iman. Sama ada amal hati, amal lisan ataupun amal anggota. Kerana mereka nak mudahkan. Orang zaman dulu kerana penguasaan bahasa mereka baik, mereka dengar qaulun wa amalun lebih mudah nak faham. Lebih mudah nak faham. Zaman sekarang kalau sebut qaulun wa amalun kita terpinga-pinga, kena syarah balik. Sebab tu kalau kita temukan qaul ulama salafus salih, kebanyakan mereka bercakap ringkas. Kitab-kitab dulu ringkas. Sebab apa? Sebab penguasaan bahasa, penguasaan dalil, penguasaan ilmu syariat menyebabkan mereka tak perlu bercakap banyak. Orang dah faham dah. Cakap banyak seolah-olah cakap panjang, tapi benda orang dah faham, duk cerita balik, orang rasa bosan. Orang rasa macam tak perlu. Lepas tu kita temukan kitab salafus salih dan kata-kata mereka ringkas. Tapi oleh kerana waktu masa yang berlalu, ramai orang bahasa pun tak faham, qaul ada berapa jenis dan sebagainya. Amal pun tak, dari segi penguasaan bahasa, penguasaan musyarak makin kurang, oleh kerana akal kita ataupun otak diguna pakai untuk banyak ilmu. Dulu yang asas perkembangan umat Islam dengan Al-Quran dan Sunnah, perkembangan ilmu pada peringkat awal dalam dunia Islam semua berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Daripada ilmu Quran dah terhasilnya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu segala jenis ilmu. Dua ilmu yang bersumber daripada luar. Hanya dua ilmu yang dalam pengajian Islam yang bersumber daripada, bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pun ulama terima dalam kebaikan-kebaikannya, iaitu ilmu mantik dan juga ilmu mantik yang pecahannya ilmu kalam dan sebagainya, diterima dalam bab penyusunan, buat ta'rif, cara buat ta'rif, cara susun ayat yang tepat dan sebagainya. Namun ditolak dalam bab apa? Dalam bab i'tiqad, bab akidah ditolak. Jadi dalam bab ilmu mantik bukan kita cerita tentang menolak ilmu mantik, bukan erti kita kata ilmu mantik tak ada fungsi. Ada fungsinya. Ta'rif mantik itu ta'rif yang baik, iaitu kalau ta'rif iman, letakkan ta'rif, kita ta'rifkan iman pada yang wujud sekarang, kita berdasarkan kepada ta'rif ulama dahulu. Tapi kalau orang nak ta'rif zaman sekarang, dia akan ta'rifkan dengan sempurna, supaya orang faham. Cukup baca ta'rif, faham ta'rif yang jami' mani', dia guna pakai. Sebab tu dalam ilmu usul fiqh sangat penting ilmu mantik, usul fiqh. Sebab apa? Ilmu usul fiqh sangat mementingkan ta'rif. Jadi mereka cuba letakkan ta'rif yang jami' mani', ta'rif yang sempurna dan tidak ada yang tertinggal. Ta'rif tu cukup sempurna, tak ada semua terkandung dalamnya, dan tidak ada benda yang tak kena yang ada. Mana yang ada, yang perlu semua ada, yang tidak perlu tak ada yang melekat. Semuanya dikeluarkan. Jadi ta'rif tu padat, jami' mani'. Tu kaedah ilmu mantik. Tapi kalau kaedah mantik digunakan untuk mentakrifkan Allah, ilmu kita berkaitan dengan Allah tidak sempurna. Ilmu mantik untuk mentakrifkan malaikat tak sempurna. Jadi macam mana? Sebab tu takrif ilmu kalam melakukan satu kesalahan yang besar apabila meletakkan malaikat tu sebagai makhluk, hanya makhluk ruhani, bukan makhluk yang mempunyai jasad, hanya ruhani. Sedangkan malaikat ada sayap, malaikat ada jasad, cuma kita tak tahu. Itu pengkategorian yang dibuat oleh ilmu mantik menyebabkan mereka tersalah anggap. Akhirnya bila cerita tentang yadullah, mereka takrifkan dengan yad manusia. Anggota, tangan adalah anggota yang diguna pakai untuk menangkap, memegang dan sebagainya. Takrif tak ada, beginilah yang ilmu mantik yang menggunakan mentakrifkan sifat Allah dengan takrif mantik yang begini, dengan sifat-sifat yang wujud pada makhluk, menyebabkan orang yang terlibat dengan perkara ini, dia tak boleh nak takrifkan yad dengan makna asal bahasa kecuali dengan kaifiah yang ada pada makhluk. Sebab tu ilmu mantik bukan kita kata tak berfungsi, tapi salah apabila menggunakan takrif mantik untuk diletakkan pada bab perkara ghaib. Perkara ghaib kita tak tahu kaifiah. Untuk mentakrifkan suatu perkara sangat penting tahu kaifiah. Sedangkan perkara ghaib kita tidak mengetahui kaifiahnya. Bagaimana kita nak buat satu takrif? Kalau buat takrif juga jadi dua je. Sama ada mengisbatkan jadi musyabbihah. Betul lah Allah, mana ada tangan lain kecuali anggota, mana ada tangan lain kecuali ada jari, lima sebagainya. Tangan Allah sama dengan tangan kami. Jadi musyabbihah, atau dipanggil sebagai mujassimah, atau lebih tepat dipanggil sebagai mumatsilah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ataupun mereka menafikan. Dia dah buat takrif sendiri, tangan mesti begini, Allah tidak bertangan, last sekali. Akhir sekali dia jadi yang satu musyabbihah, yang kedua jadi mu'attilah. Dia tak takrif, kemudian dia tak diterima takrif yang dibuat sendiri. Dia sebut tangan, ditakrifkan tangan, kemudian kata mustahil Allah bersifat tangan begini. Pergi lagi kepada istiwa, ditakrif istiwa dengan takrifan dia, bukan takrifan bahasa. Salaf dulu takrif bahasa, istawa artinya ala wartafa'a wastaqarra wasa'uda, jelas maknanya dari segi bahasa. Tapi bagi golongan ahli mantik, dia istiwa, dia mesti nak samakan. Istiwa artinya duduk di atas aras, melenjor kaki sebagainya. Lepas tu dia tuduh orang yang kata isbatkan sifat, melenjor kaki, duduk saya tak tahulah perkataan yang mereka sebutkan. Duduk berapa saya tak tahu. Tapi kalau yang mengisbatkan, ilmu mantik merosakkan dalam bab ini. Dia dah takrifkan begitu, yang mengisbatkan jadi musyabbihah, yang tak terima Allah tu sama dengan makhluk jadi mu'attilah. Ahli sunnah wal jamaah menjadikan tiap-tiap sifat itu tidak dapat difahami makna kecuali diketahui mausufnya. Kalau kata tangan manusia, diketahui sifat tangan manusia. Tangan kucing diketahui kerana tangan kucing. Kaki tangan kerajaan diketahui. Kataan kerajaan itu memaknakan kaki
kaki tangan atau kaki tangan. Apa lagi? Suatu perkataan itu dimaknakan berdasarkan kepada mausufnya, disifatkan kepada siapa. Kalau kata tangan Allah, Allah kita tak tahu zat, maka kita serahkan makna, kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Kita kekalkan makna asal kerana Allah menurunkan tiap-tiap ayat itu mengandungi makna. Bukan Allah turunkan Quran tanpa makna. Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab yang jelas, Quranan Arabian, Quran bahasa Arab. Ghaira dhi iwaj. Allah tak buat salah. Allah tak tersalah perkataan. Maka oleh kerana Allah kata ghaira dhi iwaj, tak ada yang salah, tak perlu kepada takwil. Hanya perlu betulkan cara untuk memahami ayat. Tak perlu takrifkan dengan takrif yang salah kemudian mustahil begini. Kita pula yang tolak. Sendiri buat bayangan, sendiri tolak, sendiri takut. Itu tak kena. Sepatutnya kalimah sifat-sifat Allah dan sifat-sifat segala perkataan yang sifat perlu dilihat kepada mausufnya, disandarkan kepada siapa. Di situ baru jelas makna lafaz tertentu. Lafaz apa sekalipun. Jadi bila berkaitan dengan Allah, kita bersandarkan atas dasar laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini sebagai asas. Sebab bahawa nak sandarkan sifat-sifat kepada Allah mesti sabit daripada Al-Quran atau Sunnah, dan caranya mesti jangan samakan dengan makhluk. Supaya kita beriman dengan kitabullah dan kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk juga. Salah satu beriman dengan kitabullah. Golongan musyabbihah atau mumatsilah ataupun golongan mu'attilah yang menafikan sifat, kesilapan mereka mentakrifkan sifat-sifat itu dengan takrifan makhluk. Akhirnya mereka sama ada mereka menyamakan Allah dengan makhluk ataupun mereka menolak sifat itu sendiri, sedangkan hakikatnya mereka yang salah takrifkan makna sifat tersebut. Bagi pengikut salafus salih dan pengikut mereka tidak pernah terbayang, tak pernah terfikir pun maksud yang dikatakan sebagai mumatsilah musyabbihah malah tak pernah wujud. Orang zaman dulu memikirkan perkara tersebut. Imam Malik dengar perkataan orang berani cakap macam tu, Imam Malik suruh pukul. Sebab apa? Soalan dia yang bid'ah. Soalan tu yang bid'ah, yang menimbulkan persoalan begini yang sepatutnya tidak perlu timbul. Pernah berlaku pada zaman Ummu Salamah, sama juga. Ada orang fikir macam tu, wujud. Tapi salaf cara mereka adalah padamkan. Mereka tutup ruang daripada berlakunya penyelewengan. Lebih baik matikan kaul tersebut. Namun oleh kerana pandangan ini pernah dipegang oleh sebahagian daripada khalifah yang wujud, maka pemikiran begini wujud dalam masyarakat. Akhirnya mereka pada awalnya mereka cuba untuk menjadikan bahawa kaul salaf pun betul, kaul ini pun betul. Cuba untuk mengiringi kaul salaf supaya salaf menerima kaedah mantik. Pada penghujungnya mereka menisbahkan salaf kepada mumatsilah dan mujassimah, sebab mereka telah terpengaruh dengan pemikiran at-ta'til. Okey, balik kepada tajuk kita. Okey. Qaulun wa amalun. Jadi orang zaman dulu sebut qaulun wa amalun faham jelas. Faham jelas sebab mereka memahami bahasa Arab dengan detail. Mereka dengan detail dan bahasa Arab masih sempurna. Namun zaman kemudian perlu disyarahkan. Jadi qaulun ada dua. Qaul perkataan hati, iaitu i'tiqad ataupun dipanggil tasdiq, membenarkan. Dan yang kedua ialah qaulul lisan, iaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Qaul. Manakala amalan ada tiga. Satu, amalan hati, iaitu tadi yakin, tetap. Apabila bergerak amalan hati, mengharap, takut dan tawakal dan sebagainya, pergerakan hati, gerakan-gerakan hati ini dinamakan sebagai amalul qalbi. Yang kedua amalul lisan, iaitu selepas mengucap kalimah la ilaha illallah, dia beramal dengan amalan baca Al-Quran, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisannya dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam bab iman dengan lisan, dan juga amalan anggota. Kelima-lima ini dinamakan sebagai mawaridul iman, iaitu punca ataupun sumber iman. Iman bertambah berkurang kerana lima perkara tadi.
Iman boleh bertambah, berkurang kerana 5 perkara yang perkara tadi, iaitu daripada amalun ataupun qalbun. Okey, jadi takrif yang kita belajar pada hari ini adalah takrif al-imanu qaulun wa amalun. Dari situ ditambahkan yazid wa yanqus. Ini sebagai takkid. Takkid. Oleh kerana amal termasuk dalam takrif iman, maka amalan itu bertambah dan berkurang, sudah pasti. Amalan pasti bertambah dan berkurang. Dan itu disepakati oleh semua orang yang berakal. Sebab tu golongan Murji'ah dan golongan Murji'ah fuqaha sebagainya menafikan amal masuk dalam takrif. Sebab apa? Kalau kata amal tu masuk, confirm amal ni akan bertambah dan berkurang. Berkaitan dengan i'tiqad hati, bertambah atau tidak, mana tasdik, benar bertambah tidak, inilah khilaf yang kita bincangkan sebelum ini. Mana amalan jelaslah, tapi kalau keyakinan tu sama juga tu, berbeza antara satu sama lain. Kata golongan Murji'ah yang melampau, dia kata iman kami, iman sama je, yakin mana boleh kurang. Jadi mereka iman malaikat sama iman kami sama iman Abu Bakar. Dia kata iman sama je, sebab tu keyakinan, iman kan tasdik, keyakinan. Tak ada beza antara iman Abu Bakar dan iman kami. Yang berbeza hanya amalan-amalan yang menambahkan pahala, tapi iman tak bertambah. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tu statik. Ini golongan yang melampau. Tu Ibn Abil Ais rahimahullah bagikan contoh sebelum ini. Penglihatan. Semua orang ada penglihatan asalnya, tapi kadar berbeza. Ada orang tengok berapa meter, ada orang rabun, ada orang yang kena tengok dengan jelas. Dalam bab semua sifat yang wujud pada asal manusia pun ada perbezaan, ada tahap yang berbeza. Ada orang yang telinganya tajam, ada orang yang hidungnya tajam. Kewujudan suatu sifat itu tersendiri juga ada bertambah berkurang. Jadi kalau tasdik sendiri pun, kata Ibn Abil Ais, pertambahan iman bukan sekadar pada amal saja, malah pada tasdik itu sendiri bertambah dan berkurang. Membenarkan kalamullah, kita makin yakin. Ada yakin, tapi keyakinan ada martabatnya, ada level-levelnya. Jadi yakin yang dimaksud, yakin yang kadar wajib, ada keyakinan yang menyempurnakan iman lagi, atau bertambah iman. Nabi Ibrahim AS bila minta kaifa tuhyil mauta, tanya pada Allah, ya Allah, macam mana kamu hidupkan makhluk yang mati? Adakah Allah kata, qala awalam tu'min, adakah kamu tak beriman? Qala bala, aku beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku mahu supaya hati aku menjadi bertambah tenang. Bertambah tenang artinya bertambah, liyatma'inna qalbi, untuk hati tenang lagi, bukan syak. Bila kita bertambah yakin, bukan bererti yang asal tu syak, tidak. Keyakinan ada kadarnya. Ada kadar dikatakan sebagai yakin, dan penambahan yang lain, sifat-sifat ataupun ketenangan bertambah, itu juga wujud dalam hati manusia. Sama seperti kata orang tu melihat, sama-sama melihat, tapi penglihatan berbeza-beza. Seseorang mendengar, pendengaran berbeza antara satu dengan yang lain, dan seterusnya. Apatah lagi kalau takrif tadi bukan sekat, itu kata Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, kalau ada orang takrifkan tasdik dengan mengatakan bahawa tasdik juga boleh bertambah dan berkurang, Ibn Abbas kata lebih boleh bertolak ansur. Tapi kalau kata statik saja, ni golongan yang melampau, seperti mana yang beliau sifatkan sebelum ini. Okey, jadi mawardul iman, punca bertambah dan berkurangnya iman, asas iman itu ada lima mawarid, daripada 5 perkara yang berasal dari kalimah qaulun wa amalun. Okey. Apabila tidak ada tasdik, okey, sekarang ni kita pecahkan, kita tulislah untuk mudah. Qaul ada 2. Satu, qaulul qalbi, iaitu at-tasdiq. Tasdiq atau al-i'tiqad. Yang kedua, qaulul lisan.
iaitu asyhadatan. Saya ambil takrif umum yang kebanyakan ulama. Amal ada 3. Yang satu amalul qalbi, iaitu contohnya ar-raja wal khauf wa ghairihima. Contoh dalam. Yang kedua amalul lisan, contohnya zikrullah wa ghairi dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah amalul jawarih, itu al-amalus salihah secara umum. Al-amalus salihat. So, okay. Al-amalus salihah, lebih bahasa lebih tepat al-amalus salihah. Baik. Okey. Sekarang ada 5 mawarid iman. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian boleh sebut 4, cuma kita ambil 5 untuk mudah faham, kerana kebanyakan ulama bila syarahkan sebutkan 5. Okey. Iman bertambah berkurang kerana 5 perkara tadi. Kata Imam Ibn Al-Is, apabila tidak ada tasdik. Okey, utama. Apabila keempat-empat elemen, kita sebut kelima-lima, kerana Ibn Al-Is sebut 4. Apabila keempat-empat elemen yang mana jadi? Okey, apabila keempat-empat elemen ini tidak wujud, maka hilanglah iman sepenuhnya. Ini ijma' lah. Kalau orang tu yakin pun tidak, mengucap pun tidak, beramal pun tidak, berzikir pun tidak, apa pun tak buat, confirm lah dia bukan orang, dia bukan seseorang beriman dengan ijma' tanpa khilaf. Satu pun tak ada. Daripada 5 ni satu pun tak ada. Ataupun 4 lah kalau ikut pada Ibn Abil Ais. Apabila, okey, kemudian kata Syarih, apabila tidak ada tasdik oleh hati, maka semua yang lain tidak berguna. Tidak berguna lagi. Yang pertama tak ada. Membenarkan tak ada. Walaupun dia berbeza, satu juga, tapi dia jadi syarat. Syarat sah amalan yang lain bila dia tasdik, dia membenarkan. Jadi apabila dia tak membenarkan, seperti golongan munafik, dia beramal macam mana sekalipun, okay, tak berguna bagi dia untuk selamatkan dirinya daripada api neraka. Sebab dia tak tasdik. Malah dia benci kepada ajaran Islam. Jadi amalan-amalan yang lain, kalau hilang sifat tasdik, hilang perkara pertama membenarkan, maka tidak berguna. Okey. Apabila tidak ada tasdik oleh hati, maka semua yang lain tidak berguna lagi. Ini kerana tasdik oleh hati merupakan syarat bergunanya elemen yang lain. Apabila tasdik hati masih ada tasdik, dia membenarkan, dia yakin dengan Islam. Sedangkan elemen yang lain sudah tidak ada, yakin dengan kebenaran Islam, tapi dia tidak buat perkara yang lain, maka ini menjadi perkara yang diperselisihkan sesama, bukan disebutkan bersama ulama, diperselisihkan dalam ilmu akidah. Lebih tepatnya kalau sebut ulama kan masuk pula Jahmiyah ulama. Okay, Jahmiyah dia kata tasdik tak ada, Jahmiyah dia keluar terus. Tak payah tasdik. Kalau tak ada 5 cukup ma'rifatullah, kenal Allah pun dah jadi beriman dah. Tu Jahmiyah, awal-awal lagi terkeluar. Awal lagi terkeluar. Jadi yang wujud sekarang ialah di kalangan ulama, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dan pelbagai kumpulan murjiah yang lain. Ada kumpulan lain yang ada murjiah yang melampau, ada murjiah. Kenapa melampau? Apabila mereka mengatakan iman cukup dengan i'tiqad. Cukup i'tiqad. Kalau
Kalau yang Murji'ah yang sampai pada kufur, Jahmiyah, yang tu dia kata tak beriman, tak yakin, tak apa, tak mengucap, cukup kenal Allah. Tu jadi kufur. Dan golongan yang Murji'ah yang lain ni, kebanyakan dia kata cukup iman dengan hati. Ada iman dalam hati saja, yakin saja, okey dah. Okay, ada, okey. Sehingga kan sebahagian dari mereka tidak mensyaratkan lisan. Mana amalan qaul lisan, qaul tadi, dia cukup. Satu je cukup. Qaul dengan lisan, tak yang ucap pun tak apa. Yang mereka kadang-kadang menamakannya dengan istilah kafir dunia, mukmin akhirat. Sebab apa dia dah beriman, tak adanya yakin dengan benda Islam, walaupun tak mengucap kat dunia ni dia amal seperti orang kafir, tapi hari akhirat oleh kerana dia beriman dengan Allah, dia yakin, maka dia jadi akhirat jadi sebagai orang yang beriman. Cuma istilah tu mukmin kat dunia, kafir dunia, mukmin akhirat, bukan satu takrif dan bukan satu kumpulan yang pakai. Bukan satu kumpulan. Di kalangan kumpulan Murji'ah ada perkataan begitu. Sebab tu kalau ada orang sebut begitu, jangan tu hukumkan dia ni dia ni begini, tak. Tapi ada di sebahagian kumpulan yang Murji'ah yang melampau mengatakan bahawa golongan Yahudi juga beriman, golongan mereka lah golongan batiniah. Sebab tu mereka tak ada masalah. Mereka bila asasnya begitu, takrifnya salah, datang golongan Millah Ibrahim, tak ada masalah. Gabungan antara semua Millah Ibrahim, meyakini kebenaran semua agama, agama-agama agama samawi semua sekali, Yahudi, Nasrani, Islam bergabung, nampak cantik, nampak indah pada pandangan mereka. Apa mereka tak syarat pun ucap kalimah la ilaha illallah, cukup kenal Allah. Dan mereka pula terhadkan iman itu kepada kenal Allah. Jadi amalan-amalan solat, zakat, puasa, apa yang Nabi bawa tak penting. Sebab tu mudah. Kalau takrifnya begini, salah takrif iman, mudahlah golongan Millah Ibrahim masuk. Malah mudahlah golongan pluralisme masuk. Masuklah kumpulan mana sekalipun. Sebab tu takrif iman ni sangat penting. Sebab tu dalam kita belajar dalam ilmu akidah ni sebenarnya first belajar. Tak awal masa saya kelas kita cakap sepatutnya takrif yang pertama yang kita belajar pasal iman. Tapi tak tahu berapa tahun baru kita sampai takrif. Baru sampai takrif sebab apa? Sebab kitab memang Ibn Abil Ais syarah ikut Imam Tahawi. Imam Tahawi perkenalkan masalah tauhid awal, tapi tentang iman tidak penting. Tidak disebutkan. Sebab pada zaman beliau masalah ni tak banyak sangat, tak timbul pun. Walaupun golongan Jahmiyah golongan tu wujud, tapi dikenali kesesatan mereka. Zaman kemudian jadi keliru habis. Orang tak boleh beza. Jadi takrif tadi perlu ditegakkan. Jadi ada kumpulan, kalau yang semua ni tak ada, jelas tak ada iman, ijma'. Kecuali golongan Jahmiyah lah. Jahmiyah dia tak syaratkan qaulul qalbi. Dia cukup ma'rifatullah, kenal Allah. Kenal pun cukup, tak payah yakin. Okey, itu golongan Jahmiyah. Golongan Karamiyah pula, sini pula. Ni kita tahu dah, Karamiyah kata cukup syahadat, ucap kalimah syahadah, yang lain tak ada pun tak apa. Itu golongan Karamiyah yang kita belajar sebelum ni. Okey, kita tengok apa Syekh sebut. Syekh sebut pertama, kalau tak ada kelima-lima, tak ada iman. Pertama Syekh sebut. Yang kedua, kalau ada di sini, yakin, tapi yang lain tak ada. Di sini khilaf berlaku antara ahli sunnah dengan golongan Murji'ah. Murji'ah yang melampau, dia mengatakan bahawa cukup ada satu, qaulul qalbi. Qaul lisan pun tak perlu, yang lain tak perlu. Ini paling melampau. Yang sederhana, syaratkan, yang mana golongan Murji'atul fuqaha, mereka mensyaratkan kedua-duanya. Mereka kata qaul, mana i'tiqad wajib, dan ucap kalimah la ilaha illallah itu wajib untuk jadi Islam. Jadi sebagai seorang yang mukmin. Jadi inilah takrif iman. Yang kat sini amalan itu kelaziman. Kalau dah mengucap, dia kata, kalau dah beriktikad, dah mengucap, dia akan sembahyanglah tu. Tapi tak termasuk takrif iman. Kat mana akan jadi masalah? Jadi masalah kalau ada orang yang memang tak nak solat langsung, tak nak puasa langsung, tak nak beramal langsung, tak nak, semua amal tak buat, dia cukup dia mengucap kalimah, sekali ucap kalimah syahadah, dia mengucap, dia yakin, cukup.
tak pernah buat apa-apa. Tolak semua amalan, yang menolak segala amalan. Sedangkan kita yakin bahawa siapa sahaja yang mengingkari, yang menolak satu amalan, itu dia akan boleh jadi kufur. Betul tak? Jadi amalan yang tak beramal langsung, bukan yang pernah beramal kemudian malas, atau meyakini ianya wajib tapi dia malas sebagainya. Tak, jadi yang memang dia bab amal tak masuk, tak ada kaitan langsung dengan iman. Jadi adakah mereka tolak amalan? Tidak. Golongan yang Jahmiyah yang pecah-pecahan, ada yang melampau yang memang tak beramal langsung, golongan-golongan batiniah sebagainya, mereka sejak pada awal lagi yang ni pun tak syaratkan. Jadi kalau solat, mereka katakan solat sebenarnya kat sini etikad yang penting. Jadi solat tak payah pergi masjid, tak apa. Tak sembahyang, tak apa, sembahyang dengan niat cukup. Ada kata cukup, kamu yakini kewajipan solat, cukuplah. Sebab apa? Ini bukan iman pun, tak bertambah iman, tak berkurang pun. Iman hanya di sini. Sebab tu solat dengan niat, puasa dengan niat, makan dengan niat. Bawa makan tahu pula makan. Bab yang lain, bab agama dia hilang logik dia, tapi bab dunia dia logik. Dia boleh gunakan ke logik dia. Ni golongan Murji'ah. Jadi golongan Murji'ah ada yang di sini berlaku khilaf. Ada yang syaratkan bila kata ada etikad saja, yang lain apa disyaratkan, itu khilaf antara golongan Murji'ah. Hatta golongan Murji'ah fuqaha, sebahagian daripada mereka syaratkan qaul bil qalbi, ucap kalimah dengan lisan, dan mereka mengatakan bahawa ini adalah syarat tambahan. Mana tambahan? Masalah ni dia akan antara masalah yang paling, kalau kita masuk cerita lebih detail, kita sampai tak boleh nak kategorikan. Tapi untuk mudahnya beginilah cara yang mudah untuk kita faham secara overall. Tengok pandangan-pandangan berkaitan dengan ta'rif iman. Jadi Ibn Abil Aiz rahimahullah, bijak beliau kat sini dalam ta'rifkan. Beliau fahamkan kita dulu ta'rif iman secara yang umum, al-i'tiqadu bil janan, al-qawlu bil lisan, dan amal bil arkan. Kita dah belajar habis semua sekali. Baru beliau bawakan ta'rif yang lebih ringkas, nampak ringkas, yang ramai tak faham, tapi sebenarnya lebih memudahkan kita, lebih faham, untuk kita lebih faham belajar dengan ta'rifan begini, dengan cara pembahagian begini. Bila kita buka balik pada qaul mazhab-mazhab dalam ta'rif iman sebelum ni, kita dapat faham dengan jelas. Karramiyah kat mana yang disyaratkan, Jahmiyah kat mana, ya. Kemudian kita boleh buat tambah satu lagi, untuk faham kaul Jahmiyah yang kata ma'rifatullah, cukup dengan ma'rifah dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada kebanyakan ahlul kalam, mereka tak fokus dalam kitab-kitab mereka berkaitan perkara ni. Tak wujud. Kenapa? Sebab kebanyakan ahlul kalam mereka berpegang kepada i'tiqadu bil qalb. Sebab tu kalau cerita tentang tauhid, tidak ada istilah tauhid al-uluhiyah. Amalan tak ada. Belajar, kalau yang penting tauhid, tanzihkan Allah, sucikan Allah sama dengan makhluk. I'tiqad tu paling penting. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Itu paling penting. Itu saja. Kalau kata syirik tu menyamakan Allah dengan makhluk. Amalan tak penting. Sampai pada tahap, kalau kita tanya balik, habis sembah berhala tu macam mana? Apa cerita? Oh, tengok hati dia lah. Dia balik pada hati, tengok hati. Pergi sembah berhala, pergi sujud kat mana. Tengok hati dia lah, tengok hati dia. Sebab apa? Asasnya begini. Sebab tu kalau nak tengok kaul siapa yang kaul Ahlussunnah, perlu rujuk kepada semua kitab salafus salih. Sebab tu kalau wujud ustaz-ustaz yang mengajar bahawa amalan bagi tak apa benda ni, tak apa benda bukan macam ni, tak apa benda begitu semua sekali, artinya memang dia pada asasnya dia dah berpegang bahawa iman tu hanya tasdiq bil qalbi. Syirik pun bila samakan Allah dengan makhluk. Manakala berkaitan dengan qaul dengan lisan, amalan sebagainya, tidak ada kepentingan bagi mereka, malah tak masuk dalam silibus sekalipun. Tak masuk dalam silibus, belajar pun tak masuk. Tak pernah belajar pun. Akhirnya keluarlah qaul yang pelik-pelik. Apa bezanya minta tolong dengan kubur wali-wali, minta tolong dengan doktor? Keluarlah kata-kata pelik-pelik. Kan dua-duanya makhluk, last sekali minta dengan makhluk. Minta tolong dengan makhluk. Tak boleh bezakan masalah yang tak termasuk dalam sunnah kauniyah, masalah termasuk dalam asbab kauniyah, asbab syar'iyah. Tak boleh bezakan waktu makhluk tu perkara yang makhluk mampu, yang tak mampu, perkara khususiah Allah Subhanahu Wa Taala, semua tak ada perbincangan.
Yang bincangnya minta kat kubur wali tak ada masalah. Minta tolong istighasah dengan tak masalah. Sebab apa? Sebab tu macam nilah, samalah macam kita minta tolong dengan doktor, ubati saya. Saya baru dengar tadi. Sampai tak boleh nak cakap, tak nak cakap apa. Dia dengar. Macam mana seorang agamawan, seorang ustaz boleh mengeluarkan cara demikian? Jadi macam mana boleh takkan tak faham tentang kaul ulama yang berapa banyak cerita tentang haram meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi saya besok saya ada kelas berkaitan dengan syirik. Sepatutnya saya nak bab lain, tapi oleh kerana bab berdoa ni banyak sangat keliru, saya akan tukar tajuk besok khas untuk syirik dalam meminta, dalam berdoa di Akademi Tadabbur. Iklan kepada Akademi Tadabbur. Boleh tuan pengurusi? Okey, kita dia serentak tu, ada program macam mana? Tak serentak kot pukul 3. Kalau serentak je sekali. Kalau tak serentak kita boleh share online nanti insya-Allah. Tengok ya, syirik dalam banyak perkara, antara syirik dalam berdoa. Doa ni pula kalau tengok kepada apa yang disyarahkan oleh ustaz ni dan beberapa ustaz yang lain, tadi dalam kita saya dengar, tak boleh bezakan antara jenis doa. Tak boleh bezakan antara doa dengan orang yang hidup dengan mati. Kenapa ulama larang berdoa dengan orang yang telah meninggal? Tak boleh bezakan hidup barzah dengan hidup alam di dunia. Tak bezakan waktu untuk beramal, bekerja, dan waktu untuk menerima pahala dan amalan. Orang yang di alam barzah, ketika itu dia bukan waktu beramal, dia menerima hasil amalan. Dia mengharapkan doa kita. Kita pula disuruh pergi minta doa dengan dia. Memang dia hidup, tapi hidup di alam barzakh. Alam barzakh bukan hidup beramal. Dia bukan duk dengar, mari cucu aku dengar doa kamu. Kamu minta dengan aku doakan. Tak, waktu tu mereka sama ada berada dalam nikmat Allah berikan pada mereka, ataupun mereka berada di azab. Dan mereka sangat mengharapkan pahala daripada orang yang hidup. Orang yang berada dalam nikmat bertambah nikmat. Disebutkan dalam satu hadis, seorang bapa bila dinaikkan derajat dia terkejut. Dari mana? Daripada istighfar orang yang hidup. Jadi dia bergantung pada kita, bukan kita bergantung kepada dia. Untuk Rasulullah kedudukan yang paling mulia, tak perlu kita punya hadiah, tak perlu apa. Rasulullah kedudukan yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, semua amalan sampai kepada Nabi SAW. Cukuplah. Ada lagi agama Islam atas muka bumi, masih ada orang ucap kalimah Allah di atas muka bumi ni, pasti pahalanya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah yang menyampaikan segala-galanya. Apa yang susah nak faham? Saya pun tak faham. Kenapa tak faham? Saya tak faham kenapa orang tak faham dalam masalah ini. Ini wallahu alam, tapi hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah milik Allah. Jadi perkara yang dah menjadi ijma' pada suatu ketika, tiba-tiba boleh orang pertikaikan, boleh orang ajak manusia kembali kepada perkara-perkara yang pada suatu ketika tak ada siapa berani bercakap pun tentang perkara tersebut. Okey, balik kepada kitab. Okey, lagi 5 minit insya-Allah. Tidak ragu lagi bahawa apabila anggota tidak taat. Okey, ni bila syarahkan. Sekarang dah faham makna. Maknanya kalau tak ada tak ada semua sekali, tak ada iman. Dan kalau ada tasdik tapi ada yang lain, atau tak ada yang lain, ada sebahagiannya, sini jadi perbezaan pandangan di kalangan golongan Murji'ah sendiri. Okey. Tidak ragu lagi bahawa apabila anggota tidak taat, maka hati pun tidak taat. Itu jelaslah. Maksudnya kalau kita kurang amalan kita, artinya hati, iman yang ada di hati kita juga berkurang. Itu jelaslah. Tanda hati kita ni iman bertambah berkurang ialah dengan bertambah berkurangnya amalan kita. Sebab hati ni adalah raja pada seluruh anggota. Tidak ragu lagi bahawa apabila anggota tidak taat, maka hati pun tidak taat. Kerana sekiranya hati taat dan patuh, nescaya anggota badan juga akan taat dan patuh. Maka apabila hati tidak taat dan tidak patuh, bermakna tidak ada tasdik yang menimbulkan kesan taat. Maksudnya kalau hati tu kurang beriman, maka tak nampaklah kesan dia. Dia kurang takut, dia pun tak lari. Orang tengok ular, dia tak takut, boleh lari. Ada orang nampak lipan, ada kawan nampak lipan, kita lari, dia kejar.
Orang yang sama nampak kami pergi ke di air terjun di Terengganu. Air terjun saya lupa nama. Ada yang paling tinggi tu, yang tinggi tu nama apa? Belum ke? Bukan. Terengganu apa? Saya lupa dah nama terjun. Ya? Di Terengganu. Saya lupa nama air terjun ni. Lama saya tak pergi. Saya kena check balik. Saya pergi dengan kawan-kawan dengan Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad sekarang terkenal lah. Okay. Ustaz Muhammad Abdullah. Dulu Ustaz Muhammad Abdullah dulu ketika beliau ambil periksa STU, tumpang rumah kami. Beliau dah umur dah tinggi tapi tumpang rumah kami budak-budak lagi lah masa tu. Jadi hari cuti je dia bawa pergi air terjun. Masa tu lah kawan saya, orang lain nampak ular masa kat air terjun ni, semua lari. Dia dengan pisau pendek dia nak potong ekor ular, nak main. Dia kejar ular tu lari, dia kejar. Jadi maksudnya apa? Dia tak takut. Kalau dia takut, nampak pada muka. Orang takut muka pucat, betul tak? Muka pucat, akan lari, akan mengelak. Orang yang berani, dia kejar dia dan sebagainya. Jadi apa yang ada di hati dapat dilihat dengan anggota. Jadi kalau orang tu dia tak takut, dia tak elak. Satu kita perlu dengan maksiat ni, kita perlu bukan tengok maksiat saja, tengok neraka kat depan. Maksiat tu membawa kepada neraka, bawa keburukan Allah. Bila hadir perasaan tersebut, kita akan takut maksiat sebab kita telah memusnahkan apa yang kita bina. Kita tambahkan amal ibadat, zikir sebagainya. Tiba-tiba kita buat maksiat, hilangkan kita punya kebaikan-kebaikan. Maksudnya dengan menambahkan benda buruk akan makin berat lah. Kita kan nak tengok pada timbangan. Jadi kalau orang yang betul-betul takut pada hari akhirat, tentang mizan, tentang syurga neraka, dia akan takut untuk melakukan maksiat. Kalau kurang takut, maka kurang amal. Makin bertambah, makin takut, makin bertambah amal kebaikan, makin menjauhi perkara buruk. Amal keburukan, jauh perkara yang jauh menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang buruk. Tidak ragu lagi bahawa apabila anggota tidak taat, maka hati pun tidak taat. Kerana sekiranya hati taat dan patuh, nescaya anggota badan juga akan taat dan patuh. Maka apabila hati tidak taat dan tidak patuh, bermakna tidak ada tasdik yang menimbulkan kesan taat, maksudnya kurang. Sabda baginda SAW, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila dia rosak, maka rosaklah semua badan. Ketahuilah itu adalah hati. Ala anna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal wahya qalb. Itu adalah hati. Orang yang hatinya baik, maka sudah pasti jasadnya baik, berlainan dengan sebaliknya. Sebab tu Nabi dengan konteks ini, Nabi ketika sebut al-imanu at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bukan menafikan amal, tapi menunjukkan bahawa asas kepada segala 5 yang lain adalah berasal daripada hati. Dan semua itu termasuk dalam iman. Nabi tidak mengeluarkan. Sebab apa? Kita perlu faham hadis berdasarkan kepada sabdaan Nabi dalam satu bab itu dalam hadis-hadis yang lain. Jadi taqwa hahuna, taqwa di sini menunjukkan bahawa asas kepada segala amalan dan perbuatan dan juga perkataan bermula daripada hati. Hati makin takut dengan Allah, makin banyak dia zikrullah, makin banyak dia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak ada sebahagian menyebabkan tidak ada keseluruhannya. Ini bab satu lagi. Ini hujah golongan Hanafiyah, Murji'ah fuqaha. Mereka kata kalau nak katakan iman termasuk semua sekali, artinya iman ada 5 elemen tadi. Ada 5 elemen. Tak boleh kita kata tak ada iman begitu. Dia kata mereka, tiba-tiba ada orang tak buat amal soleh, dia tak sembahyang. Ada tak? Sembahyang ada khilaf di kalangan ulama salafus soleh. Kita ambil contoh, dia tak puasa. Kata golongan Murji'ah, kami tak masukkan amal dalam ta'rif iman. Sebab kalau hilang, kalau orang tu tak beramal, kata habislah, dia jadi orang kafir lah. Sebab apa? Bagi mereka iman tu cuma satu. Iman hanya satu, tak bertambah, tak berkurang. Dia ada kaitan sebelumnya. Jadi kalau iman, amalan termasuk dalam iman, hilang satu juzuk, berarti hilang keseluruhannya. Lepas tu saya jawab, saya kata manakala tidak ada
tidak ada sebahagian, menyebabkan tidak ada keseluruhannya, mana yang didakwa begitu, sekiranya yang dimaksudkan dengannya ialah satu institusi masyarakat. Ini satu terjemahan yang salah ni. Salah terjemahan. Kita ambil bahasa Arab ya, insya-Allah. Wa amma kaunuhu yulzamu min zawali juz'ihi zawalu kullihi, manakala dakwaan yang mengatakan bahawa kalau dimasukkan amal dan perkara yang lain dan takrif iman, sekiranya hilang satu akan hilang keseluruhannya. Dikata golongan Murji'ah kata jangan masukkan semua. Semua ni tak boleh kata sebahagian beriman, sebab kalau hilang satu habislah jadi kafir, kamu kafirkan orang. Kata Syekh, kalau dakwaan yang demikian, fa in urida, kalaulah dikehendaki dengan takrif demikian, annal hayatul ijtimaiyah, bahawa kejituan iman itu bukan kemasyarakatan apa tadi. Mana kejituan iman secara umum, secara keseluruhan, lam tabqa mujtami'ah kama kanat. Mana iman tak sempurna seperti mana, tidak jitu seperti mana sebelumnya, fa musallam. Betul lah. Kalau orang yang kurang iman, mana iman ni lari sebahagian, hilang sebahagiannya, tak jitu. Jadi hilang sebahagian, betul lah. Artinya hilang bukan bererti buang semua. Walakin akan tetapi la yulzam min zawali ba'dihha zawalu sa'iril ajza. Tidak bererti hilang satu bahagian daripada iman bererti hilang secara keseluruhannya. Fayazulu anhul kamal faqad, maka yang berkurang adalah kesempurnaan iman, bukan iman secara total, secara keseluruhannya. Okey, sampai sini kita ambil sampai sini. Minggu depan kita masuk pada dalil-dalil bertambah dan berkurangnya iman. Iman bertambah dan berkurang. Kita buka pada perbincangan dan persoalan insya-Allah. Silakan. Iman. Macam mana? Tarifan ulama. Qaulun wa amalun adalah kata-kata Imam Ahmad. Kata-kata Al-Imam Humaidi. Abdullah Al-Humaidi, guru pada Imam Bukhari. Kata-kata Imam Bukhari. Juga kata-kata Sufyan Uyainah dan ramai ulama mutaqaddimin, mereka ta'rifkan iman dengan qaulun wa amalun. Mereka sebutkan amalun, qaulun amalun untuk membantah golongan Jahmiyah, untuk membantah golongan Murji'ah yang mengeluarkan amal daripada iman. Jadi perkataan begini bila jadi isu, orang tak tengok dah pada cerita umum dalil mana. Orang tengok iman tu etikad je ke ataupun melibatkan hati-hati dan melibatkan hati dan juga anggota. Qaulun wa amalun. Kebanyakan takrif yang tak sempurna ni, yang kita nampak macam separuh-separuh ni, yang ni sebab mereka jawab soalan dan ataupun menjawab isu. Bila isu timbul, mereka pun highlightkan pada bab tersebut. Contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad bila sebut kadang-kadang bahawa ada perkataan selalu kita jumpa pada Imam Ahmad, al-imanu bila yang berada perkataan bila makna, tidak ada makna. Selalu kita jumpa pada Imam Ahmad. Beriman. Jadi Imam Ahmad ketika dalam penjara, ketika ditangkap oleh pegawai Al-Ma'mun, seperti Ibnu Abi Duat dan juga pengikut konco-konconya, dia paksa Imam Ahmad bila cerita ayat istiwa. Imam kata aku beriman dengannya. Beriman. Dan juga ayat sifat, saya tak ingat secara dah lama saya tak detail, tapi ayat sifat ditanyakan pada Imam Ahmad. Jadi mereka tanya, apa maknanya? Dia nak Imam Ahmad takwilkan atau takyinkan makna. Imam kata bila makna, tanpa tafsiran seperti mana yang kamu inginkan. Kataan bila makna, kalau ayat bila makna, kalau tengok kepada cerita riwayat itu datang, jelas-jelas 100% Imam Ahmad tak nak takwil. Tak nak takwil dan tak nak terima tekanan yang di soalan. Kalau kita tengok kisah ni dalam anak Imam Ahmad ada ceritakan. Juga anak Imam Ahmad sendiri ceritakan tentang kisah bapanya. Hatta kitab Imam Ahmad diriwayatkan dinisbahkan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ceritakan kes bagaimana mereka memaksa Imam Ahmad untuk mentakwilkan ayat, untuk berikan makna. Imam kata, aku percaya, aku beriman dengan dia, aku serah pada Allah. Dia kata, makna dia apa? Bila makna. Untuk bantah kata-kata mereka. Tiba-tiba
Dia ambil orang zaman sekarang kata, oh salaf dahulu mereka cuma beriman dengan lafaz tanpa makna. Ambil bila makna, itulah hadis yang diulang-ulang balik. Perkataan diulang-ulang balik disebabkan oleh Muhammad. Sedangkan kalau kita tengok pada kaul salafus salih, contoh ayat istiwa. Perkataan istiwa. Istiwa yang bermaksud ala wartafa'a wa sa'uda wastaqarra. Okay, siapa kata? Semua ijma'. Itu kaul salafus salih. Betul tak? Bukan takrif dalam kamus, tapi dikatakan oleh Mujahid, dikatakan oleh Imam Makhlad, dikatakan oleh, saya lupa nama-nama secara detail, ulama-ulama salafus salih. Jadi kalau sampai pada golongan yang tak nak terima ayat siwat, dia kata, oh ala wartafa, artinya Allah tinggi, kedudukan Allah maha tinggi. Okey, kita kata betul lah, kami terima. Bukan maksud Allah zat Allah tu tinggi. Maksudnya kedudukan Allah yang maha tinggi. Okey. Biarkan dulu bab ni. Kita pancing kepada bab yang lain. Salaf bagi makna, kita bagi makna. Pancing bab lain. Bab ni sekarang ni sebab mereka terpaksa terima. Salaf kata ala wartafa'a, artinya Allah maha tinggi. Erti istawa. Sekarang kita pancing bab lain, bab sifat. Salaf bagi makna ke salaf tak bagi makna? Kalau salaf tak bagi makna, mana datang ala wartafa'a? Mana kita kena bijak sikit lah. Mana bincang bab lain, mantai bab lain. Kan? Kadang-kadang kita terlupa. Kita jumpa lagi beberapa makna dan sifat-sifat yang lain. Salaf bagi makna. Ketika bab mereka mentakrifkan bahawa salaf dahulu tidak memberikan makna, salaf hanya mentafwidkan makna dan kaifiyah. Dengan pelbagai hujah dibawa. Tiba-tiba sampai bab ala wartaf'a, sampai bab makna-makna sifat, mereka bacakan kaul salaf dengan maknanya, tapi mukaddimah tadi kata salaf tak bagi makna. Sampai kat sini, oh bagi makna tapi maknanya begini. Dia tukar lain pula. Jadi bab berkaitan dengan istiwa, okey, ada babnya, perbincangannya. Siapa yang ikuti Facebook saya pernah sekali tulis banyak hadis, malah berpuluh-puluh hadis. Kalau nak yang dengan lafaz isbatkan al-ulu dan al-istiwa, dan boleh dikatakan beribu hadis sekiranya dia berkaitan dengan isyarah. Isyaratkan seperti Allah menurunkan, Allah turun, amalan diangkat, dinaik sebagainya. Kalau perkataan ala wartafa'a sekalipun ada banyak, dan semuanya wujud dalam kebanyakannya wujud dalam kitab Tauhid oleh Imam Bukhari rahimahullah, dalam Sahih Bukhari. Dan kita tak syak lagi siapa yang baca kitab Tauhid dengan benar, dengan tajuk-tajuk, dengan hadis-hadisnya, jelas Imam akidah Imam Bukhari rahimahullah. Sebab tu jangan sengaja ana bawakan kelas kita berkaitan dengan syarahkan hadis kitab Tauhid. Jadi artinya salaf dahulu mereka memberikan makna dan mereka mentafwidkan kaifiyah. Sebab tu wujudnya istawa dengan takrifan ala wartafa'a. Kemudian mereka serahkan kaifiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengisbatkan makna. Mereka mengisbatkan makna. Okey, cukup. Insya-Allah kita bincang soalan, kita akan bawa ke luar insya-Allah. Okey. InsyaAllah sampai sini. Tak ada soalan lain ya? InsyaAllah. Okey. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.